faman zuhziha anin nar, sesiapa yang dibebaskan daripada neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, sesungguhnya itulah hakikat kemerdekaan dan kemenangan. Maknanya selagi mana saya dengan tuan-tuan tidak berpijak di bumi yang ataupun tidak berpijak di dalam syurga, yakni kita masih berada dalam keadaan bahaya. Bimbang-bimbang kita merdeka di sebuah negara yang merdeka, Malaysia, tapi akhirat nanti kita terbelenggu, tuan-tuan. Surah Al-Hajj ayat 41. Yang ni 5 pengisian yang Allah sendiri ajar kita, 5 pengisian bagaimana saat kita sambut merdeka. Masuk lagi, tuan-tuan ya. Okeylah. Baik, dia di dalam satu ayat, saya sebut sedikit tuan-tuan sekalian ya. Dalam satu ayat, yang ayat ni selalu kita duk baca, iaitu allazina immakkannahum fil ard. Allazina, orang-orang yang jikalau makkannahum fil ard, Allah beri kedudukan di atas muka bumi. Orang-orang yang jikalau Allah bagi kedudukan di atas muka bumi. Apa makna? Allah bagi kita ni hak di atas muka bumi ni. Malaysia ni hak kita. Ya. Apa yang perlu kita buat? Ada 5 pengisian yang kita kena buat. Maka hari ini kita kena sampaikan kepada anak cucu kita, hari ini kita kena buat 5 perkara. Dan berterusan sampai kita bertemu dengan Allah di saat kematian kita dan sampai jumpa Allah. Pertama, aqamus solat. Al-Hajj ayat 41. Allazina, orang-orang yang jikalau makkannahum, kami beri kedudukan kepada mereka fil ardi, atas muka bumi ni. Ini tempat duduk kita, tuan-tuan, tempat mati kita, tempat lahir kita, tempat tumpah darah kita, dan tempat jasad yang akan dikebumikan diri kita. Ya, maka Allah kata yang pertama aqamus solat, dirikan solat. Jadi program-program kemerdekaan ni salah satunya kena ada program solat. Beragak pagi sampai tengah hari, okey, jangan balik lagi, solat zuhur. Tuan-tuan sekalian. Supaya inilah pengisian. Siapa bagi tahu? Allah bagi tahu dalam surah Al-Hajj ayat 41. Cuma kalau kita nak hurai, saya tak payah hurai dah, tuan-tuan ya. Dalam perkataan solat ni, antara yang di-highlightkan oleh para alim ulama'nya ialah aqamu ataupun yuqimu. Apa makna yuqim? Solat ni ialah bukan suatu benda yang biasa-biasa. Yang dalam perkataan biasanya tunai. Apa makna tunai? Tunai ni buat selesai. Macam kita bayar tunai. Bayar selesai. Kita dah dengan cara kita. Kita membeli satu benda dengan cara tunai. Beli motosikal, beli kereta, kita bayar cash, tunai. Maka kereta dia tadi jadi milik kita, dia pun boleh balik, kita pun boleh balik dengan kereta kita. Habis apa masalah lagi? Tak ada masalah. Itu tunai. Tapi Allah, dia tidak menggunakan persoalan solat ni tunai. Dia kata diri. Maka kalau diri, seolah-olah kita melihat kepada sebuah bangunan yang didirikan. Bangunan yang didirikan ni, tuan-tuan, kita kena tengok sebelum tu lagi. Sebelum mendirikan bangunan tu lagi. Tengok apa jenis tanah. Tanah gambut ke tanah apa? Ni saya tak pandai lah, tuan-tuan nak cakap lebih-lebih ya. Tapi kalau tanah gambut ni, kena piling dah ya. Pergi buat gitu aja. Buat pula 3 tingkat. Habis dah, tuan-tuan. Apatah lagi nak buat menara kembar dekat tanah itu, tak payah ni. Mana kena tengok tanah jenis tanah ni, tuan-tuan. Saya tak boleh cakap lebih. Dia kadang-kadang dalam bidang kita jangan cakap lebih. Dunia akhir zaman ni salah satu penyakit akhir zaman, tuan-tuan. Dia nak cakap semua, walaupun bukan bidang dia. Kadang-kadang dia jadi hakim sekejap. Kadang-kadang dia jadi ustaz sekejap. Yang ustaz pula kadang-kadang jadi artis sekejap. Lama akhir-akhir ni ustaz nak jadi artis. Artis nak jadi ustaz. Ya ke? Lepas tu kita pun tahu, mana satu artis ni, mana satu ustaz. Sebab apa? Sebab bila mana forum, ustaz yang jadi moderator, artis yang jadi panel. Tak ada lah, tu selingan sikit-sikit. Benda ni dunia pelik-pelik ni, tuan-tuan. Dunia yang pelik. Kadang-kadang dia tak lawyer pun. Cakap pasal undang-undang. Kalah lawyer. Kalah hakim. Betul, tuan ya? Tak adalah, tu selingan sikit lah. Ni orang panggil apa ni? Minda yang terbelenggu ke macam mana? Tak merdeka. Kita ni kena bebaskan diri kita, salah satunya daripada bukan bidang kita. Kita kata terbelenggu yang sesuatu yang tak sepatutnya kita buat. Okeylah. Maka bangunan ni kalau nak diri kena tengok dulu sebelum tu. Tengok apa? Tengok tanah, tengok keadaan semasa. Kemudian masa didirikan bangunan. Kemudian selepas didirikan bangunan. Tak ada maintenance semua sekali. Samalah solat. Solat ni tuan-tuan kena kira sebelum solat tu. Sebelum solat. Apa sebelum solat? Wudu. Apa sebelum solat? Solat sunat. Apa sebelum solat? Tu kena tengoklah. Pakaian tu macam mana pakaian? Tempat solat macam mana tempat solat? Kena tengok sebelum-sebelum. Kemudian dalam solat. Kemudian selepas solat. Ya, sebab solat tu kata apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat ni dia boleh menegah manusia daripada benda fahsyat dan benda munkar.
Tiba-tiba lepas solat mengumpat dah. Tak keluar masjid lagi dah mengumpat dah. Lama imam tu baca. Sudah. Tapi nasib baik Tuan Haji kita baca tadi. Tak lama-lama sangat pengurusi kita. Alhamdulillah pengurusi boleh jadi imam ni tuan sekarang ni. Kalau lama lah ustaz tu baca. Jangan tuan-tuan dia tak keluar lagi. Dia mengumpat ni kadang-kadang dengan mulut, kadang-kadang dengan hati. Jaga-jaga. Jadi kena tengok selepas tu. Ya. Ada orang lepas solat tuan-tuan sekalian. Dia buat apa? Macam-macam dia buat. Maka solat dia bukan aqam, bukan yuqim, bukan. Boleh jadi dia rasa bahawa solat tu dia selesai dia ikut dia nak buat apa. Tidak tuan-tuan sekalian ya. Baik, kemudian tu pengisian pertama dalam ayat ni. Ayat pengisian yang kedua ialah wa atawuz zakah. Dia kena tunaikan zakat. Kesimpulan mudahnya ialah apa sambut kemerdekaan ni ialah membuat hubungan baik dengan Tuhan. Salah satu mengisi kemerdekaan ni, hari ini kita kena buat hubungan baik dengan Tuhan. Macam pagi ni tuan-tuan, macam mana nak buat hubungan baik dengan Tuhan? Solat. Kat mana nak solat yang paling baik untuk buat hubungan baik dengan Tuhan? Di rumah Allah. Ni siapa-siapa nak buat perarakan ni sepatutnya tuan-tuan sekalian dia kena datang masjid dulu ni. Bicara dengan Allah dulu. Sebab yang bagi negara ni Allah. Yang bagi hak ni Allah kepada kita. Ni jangan tuan-tuan sekalian mentang-mentang nak berarak, solat pun tak. Contohnya lah. Tapi harap-harap solat lah tuan-tuan sekalian. Berarak. Solat tak. Ini masalah dia dengan Tuhan. Dia tidak menunaikan hak kemerdekaan. Ya. Yang kedua, dia kena tunaikan. Yang kedua, wa atawuz zakah. Apa makna wa atawuz zakah? Hubungan dengan manusia. Ya, membantu sesama manusia. Ya, kerana apa? Kerana di saat kita merdeka, tuan-tuan sekalian, mungkin ada yang senang, ada yang susah, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang gembira, ada yang sedih. Macam-macam lah tuan-tuan sekalian. Ya. Kita alhamdulillah, kita gembira lah. Tapi berapa ramai orang-orang yang terdahulu, ya, rasa kehilangan keluarga, kehilangan harta, dirampah dan sebagainya. Maka ketika ini kena membantu. Kemudian, wa amaru bil ma'ruf. Perkara yang ketiga, dalam mengisi kemerdekaan ni ialah dalam ayat ni, Al-Hajj ayat 41, ialah wa amaru bil ma'ruf. Kita kena suruh orang buat baik. Maka contoh kalau hari perarakan ni tuan-tuan tak ada unsur-unsur yang kita kata unsur maksiat kepada Allah. Kena suruh unsur-unsur kebaikan. Sebab apa? Sebab yang keempatnya ialah wa nahu anil munkar. Kena cegah kalau ada benda mungkar. Negara kita sekarang ni tuan-tuan sekalian ada tak pengisian dalam negara ni benda-benda mungkar. Benda-benda yang dilarang oleh Allah, yang dimurka oleh Allah. Atau dalam kata lain termasuk dalam perkara maksiat. Macam contoh malam ni ke? Ada ke malam ni? Ada konsert tak malam ni? Ada? Boleh tak konsert? Boleh tak nak buat konsert? Harus hukum dia. Kita ikut kaedah antara kaedah usulnya ialah al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal hukum harus. Boleh buat konsert ustaz? Boleh. Tapi konsert yang bagaimana? Konsert yang patuh syariah. Ada ke konsert patuh syariah? Ada. Tuan-tuan, kita cari penyanyi. Contohlah kalau kita tak nak timbul fitnah, hari ini kita buat konsert kan. Memang manusia ni tuan-tuan. Batuk subhanallah kalau kita hidup dengan Islam ni mudah. Ad-dinu yusrun. Islam ni mudah. Salah satu benda mudahnya ialah dia benarkan perkara yang menghiburkan diri kita. Kita ni manusia. Manusia ni ada hati. Hatinya ada perasaan. Perasaan ni perlu dihiburkan. Ada waktunya dia kena bergembira. Salah satu kegembiraannya dia dengar lagu. Salah satunya lagu kemerdekaan. Ya, hari merdeka ni lagu kemerdekaan. Tuan-tuan jangan pula lagu kuda kepang. Lagu. Lepas tu jangan lagu tak kena mengena dengan kemerdekaan. Ya. Tiba-tiba menyanyi lagu Hindustan. Tak kena mengena. Lagu kemerdekaan, lagu-lagu Melayu lama. Almarhum lagu apa tu? Datuk SM Salim. Saya minat tuan-tuan saya dengar. Sebab dia lontar-lontar kalam-kalam nasihat. Tuan-tuan dengar tak ni? Tak dengar. Tuan-tuan dengar Quran je. Bagus tak betul tapi bagus. Ya, salah tak lagu tak salah. Cuma hari konsert ni jangan tampilkan penyanyi perempuan. Kalau tak nak tampil pun penyanyi perempuan yang alhamdulillah jaga aurat dia. Boleh tuan-tuan sekalian. Maksiat ni tuan-tuan berarti kita sudah tidak bersyukur dengan nikmat kemerdekaan, bahkan kita telah kufur dengan Allah. Ayat ni tuan-tuan tolong jaga. Sebab tu salah satunya ayat ni tuan-tuan boleh ingat satu ayat ni pun tak apa dah tuan-tuan sekalian, mengisi kemerdekaan Al-Hajj ayat 41. Ya, Al-Hajj ayat 41 iaitu wa nahu anil munkar. Apa makna wa nahu anil munkar ni? Iaitu kita mencegah kemungkaran. Segala bentuk kemungkaran ni tuan-tuan subhanallah kadang-kadang kita ni agama baru pula yang ada ni. Hadi minallah. Ni kan tuan-tuan pun tahu kan?
ada yang terbaru ni. Itu kemungkaran yang besar. Yang perlu ditangkap, perlu dipenjara segera. Tuan-tuan sekalian, ni manusia-manusia yang merosakkan kemerdekaan. Kenapa? Kerana hakikat akhir sekali saya nak tutup begini tuan-tuan ya. Ada satu yang terakhir yang kelima. Walillahi akibatul umur. Ni tuan-tuan kadang-kadang bukan apa saya nak sentuh sikit yang ulang balik masa konsert ni tuan-tuan. Kita cakap betul. Bukan tak boleh, boleh. Tapi dalam biar dia dalam lingkungan menjaga adab kita sebagai orang Islam dan menjaga adab kita orang Melayu. Orang Melayu ni orang lembut, orang sopan santun. Tuan-tuan pun tahulah, ya. Ya. Sebab tu Arab ni masa kalau tuan-tuan saya masa pergi ke Mesir, orang Mesir ni anta minin dia tanya. Arab Mesir ni dia cakap pasar. Minin, kita min aina anta. Tapi kalau kita tanya dia min aina anta, ni memang budak baru datang dia cakap. Budak ni baru datang ni. Dia kata anta jadi engkau baru ke? Ya, naam. Sebab apa dia orang tak cakap begitu, orang cakap minin. Min aina anta tu dia jadi minin. Kita kata min Malaysia. Malaysia ahsanan nas fil alam. Apa makna? Manusia paling baik di dunia. Ahsanan nas, ahsan. Yang paling baik bukan hasan. Ahsanan nas, manusia paling baik. Bukan manusia paling baik dia. Fil alam ni, alam dunia ni manusia paling baik. Orang Malaysia dia cakap. Tapi memang baik sungguh tuan-tuan sekalian ya. Walaupun kita pelajar, duit tak ada, tapi kadang-kadang orang dia datang bagi kita. Bagi 20 sen. 20 sen pun dia boleh hidup satu hari. Roti sebiji, tuan-tuan sekalian, air 20 sen dia boleh hidup. Pada zaman saya lah, zaman saya masa tahun 97 dulu. 22 tahun yang lepas tuan-tuan sekalian, dulu memang itu. Baik, akhir sekali, cuma sekarang, kadang-kadang, minta maaf lah kalau saya sebut, kalau saya tersilap tuan-tuan boleh tegur saya. Macam kita kata macam konsert yang baru-baru ni kan, siapa datang baru ni? Billy ke apa? Orang kata anak bilis. Ni ikon-ikon LGBT dunia. Jadi benda-benda begini jangan tuan-tuan bawa masuk dalam negara kita. Bimbang-bimbang Allah murka pada kita. Dan inilah salah satunya bimbang-bimbang kita menjemput sesuatu yang tak sepatutnya datang ke negara kita. Kita tengok sekarang ni Pakistan, subhanallah. Ini dahsyat tuan-tuan, banjir. Dan kita pun pelik sekarang ni. Banjir tempat kita. Kita dulu banjir seronok tuan-tuan. Tuan-tuan ingat lagi banjir zaman dulu? Seronok. Main air pula jernih. Betul ya? Tuan-tuan tak ada banjir kat sini. Kita orang kampung. Kadang-kadang Shah Alam ni kan bandar raya. Kita orang kampung dulu. Orang kampung seronok tuan-tuan. Dengan ikannya, dengan anak ikannya, dengan banjirnya. Main seronok. Air tu jernih ya. Tapi sekarang kita pun tak berani dah banjir sekarang. Dia datang dengan lumpurnya, datang dengan kayunya, datang dengan la haula wala. Macam kita tengok juga di Pakistan, tuan-tuan. Saya bukan apa, saya ada ladang ayam di Pulau Indah tu. Berapa kali dah kena banjir. Ada pekerja Pakistan tu. Dia kata dahsyat, dia kata. Tapi haram dia keluarga dia ada duduk tepi bukit sikit selamat. Tapi nak bagi tahunya apa berlaku tuan-tuan. Salah satu puncanya, wallah alam, cuba tengok sebelum tu beberapa hari tu dia buat konsert besar-besaran. Anak muda berjoget subhanallah. Lepas tu 2-3 hari lepas tu turunnya hujannya begitu lebat. Kita risau macam tu lah tuan-tuan. Jadi kalau kita ada sesuatu yang boleh kita sampaikan cukup-cukup lah. Ya, artis-artis negara kita ni pun okey dah ya. Kena yang luar juga. Nak yang luar pun boleh. Boleh bukan tak boleh. Tapi dia datang negara kita dia kena jaga. Jaga adab sopan, jaga pakaian, jaga semua sekali. Ya, dan lagu-lagu dia pun saya ada kawan di Putrajaya seorang tu dia bahagian apa tuan-tuan. Dia kata saya tanya dia kenapa dia luluh juga ni. Dia kata kita tengok dah skrip lagu tu. Bagus juga tuan-tuan, ada pihak rupanya baru saya pun baru tahu rupanya bila mana nak masuk penyanyi-penyanyi luar ni dia ada bahagian tertentu yang penyanyi tu kena hantar skrip. Dia kena tengok skrip tu ada unsur-unsur itu tak. Unsur-unsur syirik, unsur-unsur pemujaan. Kata bagus kalau macam ni. Kalau dia nak menyanyi tu lagu-lagu yang ada unsur syirik, nanti kita blok lagu dia. Tak boleh. Dia kena bawa lagu lain. Itu satu lagu. Satu lagi peribadi orang tu sendiri. Nanti orang kata pula, orang kafir tu mana ada peribadi baik? Ialah, walaupun dia tidak peribadi baik, dia jangan sampai jadi ikon kepada LGBT yang LGBT ni satu golongan yang sudah tentu murka Allah akan dibawa bersama-sama. Akhir sekali Allah sebut apa dalam ayat tu yang kelima, pengisian yang kelima ialah walillahil akibatul umur. Kepada Allah dikembalikan segala urusan kita. Jadi salah satu kita pun nak jaga kemerdekaan ni tuan-tuan. Banyak urusan-urusan hidup ni kita kena kembali pada Allah. Rujuk Allah balik. Kalau tidak, kita tidak dikira orang yang mengisi kemerdekaan dengan redha Allah. Dia boleh aja nak isi dengan apa pun tak ada masalah. Masalahnya ialah Allah redha ke Allah murka.
Sekarang ni tuan-tuan, kadang-kadang kita kena tanya diri masing-masing. Aku ni, ya Allah, engkau redha ke, ya Allah, atau engkau murka? Ya Allah, kalau engkau murka, ya Allah, aku minta ampun padamu, ya Allah. Redhalah dengan aku, ya Allah. Sebab redha ni syurga. Kita ni berjalan nak pergi ke syurga. Kenapa nak pergi syurga? Sebab di syurga ni lah hakikat kemerdekaan yang sebenar. Surah Ali Imran. Saya nak tutuplah tuan-tuan sekalian ya. Cukup dulu lah ya, insyaAllah ya. Kau okey lagi ni? Dia mengaji tak boleh banyak tuan-tuan. Sebab bukan mengaji je pun. Tazkirah. Ya, saya yakin tuan-tuan dah faham, tuan-tuan pun dah buat. Cuma kita ingatkan pada generasi yang akan datang nanti di kalangan anak cucu kita. Jangan sampai hari merdeka ni kita tempah murka Allah. Ya, kesian orang zaman dulu yang bertukuh lumuh, hilang nyawa, hilang harta, hilang segala-galanya, berjuang, tiba-tiba dapat kepada kita dengan senang linang. Tuan-tuan mungkin kita pernah rasa susah, kita ni pernah ni susah ni kan. Tuan-tuan pernah dengan lampu minyak tanah pernah? Alhamdulillah. Adik kita ni tak adalah ustaz kita ya. Lampu-lampu, ni lampu dia. Lampu LED apa? Kita lampu yang kuning tu. Maka harap-harap kita mati meninggalkan satu generasi yang menghargai kemerdekaan. Akhir sekali, tuan-tuan sekalian, saya nak sebut yang terakhir yang saya sebut tadi. Di saat kita bicara tentang merdeka, kita tetap seorang hamba. Maka apa maknanya merdekanya seorang hamba? Bagaimana merdeka seorang hamba ni? Ialah surah Ali Imran 185. Ini penutup tuan-tuan sekalian. Surah Ali Imran 185. Allah kata apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Kenapa Allah matikan kita? Sebab Allah nak merdekakan kita daripada alam yang fana ini. Ya, selama mana kita duduk di alam ini, kadang-kadang kita terbelenggu dengan kehidupan. Kehidupan kehendak nafsu, kehendak manusia lain, kehendak benda-benda, kebendaan, material, tuan-tuan sekalian. Banyak saya dengan tuan-tuan terikat, masih terikat. Betul ya? Kalau tanya tuan-tuan, ada rasa nak pergi UK lagi? Nak pergi Europe? Ada lagi ya kan? Ada lagi? Nak pergi Turki ke? Ada rasa nak makan itu, nak makan ini lagi? Oh, banyak lagi lah Ustaz. Selera lagi. Kita masih terbelenggu. Ya? Ada rasa nak beli kereta lagi? Ada rasa nak tukar lagi phone, nak tukar lagi? Ni yang keluar yang baru ni, dah tahu dah? Rasa nak tukar. Mana kita masih terbelenggu. Akhir sekali, Allah matikan kita. Untuk Allah bebaskan daripada alam material ni. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberi segala ganjaran pahala kamu bila? Hari kiamat. Kemudian Allah kata apa? Faman zuhziha anin nar. Sesiapa yang dibebaskan daripada neraka. Wa udkhilal jannah. Dan dia dimasukkan ke dalam syurga. Faqad faz. Sesungguhnya itulah hakikat kemerdekaan dan kemenangan. Maknanya selagi mana saya dengan tuan-tuan tidak berpijak di bumi yang ataupun tidak berpijak di dalam syurga, yakni kita masih berada dalam keadaan bahaya. Bimbang-bimbang kita merdeka di sebuah negara yang merdeka, Malaysia, tapi akhirat nanti kita terbelenggu tuan-tuan. Yang paling bimbang alam barzah yang duduk depan.